Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Bazurim dengan nombor metrik di 202020971101. Cryptocurrency halal atau haram? Itulah merupakan salah satu pertanyaan yang sering dipertanyakan kepada golongan-golongan agamawan sejak cryptocurrency ini diperkenalkan. Suatu ketika, mata wang kripto pernah menjadi fenomena di kalangan rakyat Malaysia. Ini disebabkan oleh tempias kenaikan nilai mata wang digital Bitcoin yang berada di puncak sekitar hujung tahun 2017, menjangkau RM77,000 bagi satu Bitcoin. Sejak daripada itu, ianya mula mendapat perhatian media massa dan para pembuat polisi serta agamawan bagi membincangkan tentang kelangsungannya di kalangan masyarakat. Ini sedikit sebanyak menarik minat para pemuda untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang cryptocurrency dan aktiviti melombong mata kripto mula mendapat tempat. Walaupun harga Bitcoin hari ini sekitar RM16,000 sahaja. Jadi, sebelum kita meneruskan perbahasan mengenai topik perbincangan kita pada hari ini, kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan cryptocurrency ini. Cryptocurrency atau lebih dikenali sebagai mata wang kripto merupakan mata wang digital yang berfungsi sebagai wang alternatif kepada mata wang fiat. Mata wang digital ini menggunakan teknologi kriptografi di mana setiap transaksi dirahsiakan dengan cara disulitkan, iaitu encryption, supaya data yang ada tidak dapat dibaca menerusi pihak ketiga. Dengan ciri keselamatan ini, mata wang kripto ini agak sukar untuk dipalsukan di samping transaksi yang lebih selamat. Jika mata wang fiat sedia ada dikelola oleh bank pusat, mata wang kripto ini berdiri sendiri di mana ia tidak dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa pusat dan tidak ada campur tangan daripada kerajaan. Ini menjadikan ia sukar untuk dimanipulasi oleh bank pusat atau termanipulasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan geopolitik. Jadi berkenaan isu ini terdapat sebahagian ulama dan jabatan mufti yang meletakkan hukum harus bagi cryptocurrency ini. Ada juga menghukum penggunaan mata wang kripto ini sebagai haram hukumnya. Berdasarkan catatan yang didapati di laman sesawang news.detik.com, Majlis Ulama Indonesia melarang penggunaan kripto sebagai mata wang. Menurut penulis, Majlis Ulama Indonesia secara rasmi melarang penggunaan mata wang kripto sebagai mata wang. Ini telah dirasmikan dalam Forum Ijtima Ulama. Penggunaan mata wang kripto sebagai mata wang yang sah adalah haram, kata Ketua Fatwa Majlis Ulama Indonesia Asrarun Ni'am Saleh di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2021, hari Khamis. Beliau juga telah menyampaikan beberapa sebab mengapa mata wang kripto dilarang sebagai mata wang. Ini kerana mata wang kripto mengandungi darar juga bertentangan dengan Undang-Undang Nombor 7. Perlu diingatkan bahawa keperluan syar'i bagi penggunaan mata wang termasuklah mempunyai bentuk fizikal dan mempunyai nilai. Selain itu, syarat lain ialah jumlah yang tepat diketahui, mempunyai hak pemilikan dan boleh diserahkan kepada pembeli. Selain melarang, Majlis Ulama Indonesia menyatakan bahawa wang kripto sebagai komoditi atau aset digital tidak diperdagangkan secara sah. Tetapi Majlis Ulama Indonesia memanggil wang kripto sebagai komoditi atau aset dengan beberapa syarat undang-undang untuk didagangkan. Tanpa membuang masa lagi, seterusnya mari kita bersama-sama mendengar kompilasi pandangan ulama serta hukum berkaitan mata wang kripto ini dari Smart Mind Academy. Jadi saya dah sebenarnya compile fatwa berkaitan dengan digital asset. Saya tak prefer sebut cryptocurrency sebab perkataan currency itu dia melibatkan memberi implikasi yang mungkin negatif dalam konteks syariah. Okey, so kita sebut digital asset. Jadi fatwa berkaitan dengan digital asset ni saya dah compile. Fatwa Negeri Perlis bagaimana yang disebut oleh Dr. Zaharuddin tadi pada 6 Disember 2018. Okey, secara umum dia mengatakan haruslah haram jika kerajaan haramkan ataupun terdapatnya skim penipuan. So, tuan-tuan boleh baca lah. Saya pun dah letakkan link dalam rujukan di sini. Disebut tentang sifat dan kesahihan nilai harta pada Bitcoin. Ianya sah dan boleh diiktiraf sebagai punyai nilai harta berdasarkan sifat multifunction and benefit yang diperolehi oleh Bitcoin. Okay, ini apa yang disebutkan oleh Fatwa Negeri Perlis. SC, Suruhanjaya Security,
sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Zahrudin ataupun Dr. Bakar tadi, saya tak ingat, okey. Pada tahun 2020, digital currency is based on technology without any underlying. Digital currency is a form is categorized as urut, and it is not a currency from syariah perspective. Maksudnya dia kata bukanlah currency daripada pandangan syariah. Such digital currency is not categorized as ribawi item. Kan kita kata tadi, bila kita sebut tentang currency, maksudnya kemungkinan dia akan terikat dengan hukum ribawi, barang-barang ribawi. Tapi sebagaimana disebutkan oleh FC, digital currency ni is not categorized as ribawi item. Therefore, the trading of such digital currency is not subject to the principle of buy or sell. Okay? Sebagaimana yang kita bincang panjang lebar berkaitan dengan hukum forex trading, yang kita kena consider buy or sell, sebab jual beli mata wang ni dia adalah item ribawi yang ada perbahasan khusus dalam agama kita. Tapi tidak kepada digital asset, kerana dia bukan currency, dia bukan mata wang. Okey. Secara umumnya dia hukum yang disebutkan oleh Suruhanjaya Security adalah haruslah. Cuma ada beberapa syarat yang disebut dalam Suruhanjaya Security punya guideline itu. Antaranya hukum itu perlulah jual beli digital asset itu berlaku pada platform yang diiktiraf, antaranya lah, dan banyak lagi poin-poin yang disebut dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security itu. So, tuan-tuan boleh tengok mesyuarat perundingan hukum syarak wilayah persekutuan pada tahun 2018, yang ni dilarang, dia tak sebut haram. Saya agak menarik tulisan daripada mufti ataupun pejabat mufti negeri persekutuan, wilayah persekutuan, kerana dia compile banyak pandangan para ulama dan last kali dia buat summary lah. Okey, walaupun mungkin ada benda yang mungkin kita boleh berbeza pandangan, tapi saya rasa itu adalah antara dokumen yang bagus, yang sangat bagus dari segi perbahasannya. Dia compile pandangan-pandangan pakar-pakar kewangan Islam, pandangan fatwa-fatwa sama ada dalam dan juga luar negara. So itu bagi saya, kalau tuan-tuan nak tahu pandangan daripada wilayah persekutuan, boleh bacalah dalam link yang insyaAllah saya akan sertakan dalam ruang description di bawah. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak pada tahun 2021, baru lagi, mengatakan bahawa keharusan menjalankan urusan agama menggunakan mata wang digital, sama ada sebagai perantara pembayaran, pemindahan wang dan aset simpanan sekiranya memenuhi 3 parameter utama. Saya tak 3 parameter sebab dia panjang, so tuan boleh baca lah. Kalau memenuhi 3 parameter itu, maka hukumnya adalah harus berdasarkan apa yang disebut oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak. Okey. Yang ni yang di luar negara, ulama yang sebut tentang perkara ini, Islamic Financial Guru, satu website yang menjadi rujukan, antara rujukan utama trader-trader kripto dalam dunia ni. So hukumnya harus bagi kripto yang patut syariah. Okey. Dalam Islamic Finance Guru punya website, dia klasifikasikan kripto itu ada yang harus hukumnya, ada yang haram. Adalah kriteria-kriteria dia. Macam mana dia klasifikasikan sebagai harus, ada yang haram. Tuan-tuan boleh baca kemudian. Ini adalah antara rujukan bila kita nak tengok sama ada coin ataupun digital asset itu digital asset yang harus ataupun haram. Darul Ifta Misriyah, Majlis Fatwa Negeri Perlis pada tahun 2018, haram hukumnya. So tuan boleh baca dekat sini. Saya tak letak komentar ataupun summary dekat sini. Tuan boleh rujuk kemudian. Syekh Ali Qaradawi, Setiausaha Agung Kesatuan Ulama Sedunia, hukumnya harus ataupun haram dengan syarat. Beliau tidak setuju dengan pandangan yang mengharuskan atau mengharamkan Bitcoin secara mutlak. Tengok dia punya pandangan. Dan beliau menggesa agar para ulama dan pakar ekonomi mengadakan satu pertemuan khas bagi mencapai satu kata sepakat berkenaan dengan isu ini. So ini adalah satu pandangan ataupun konklusi yang sangat bagus lah. Dia tak bagi pandangan secara
putus kata putus haram ataupun harus. Tapi beliau mengajak ulama untuk duduk bersama dan bincang secara tuntas berkenaan dengan hukum digital asset ini. Wifaq al-ulama United Kingdom tidak dibenarkan. Bitcoin adalah tidak dibenarkan atas beberapa faktor, iaitu harganya di pasaran yang tidak stabil serta kaedah penempaan ataupun dipanggil apa ni? Dipanggil mining penempaan ni wallahu alam mungkin mining kot maksudnya Bitcoin. Betul lah mining kaedah mining Bitcoin yang mempunyai unsur perjudian. Wallahu alam. Ini pandangan daripada Wifaq al-ulama di United Kingdom. Ada juga ulama kita, pakar kewangan Islam kita, Dr. Ahmad Sufian Cik Abdullah. Okey, secara peribadi beliau menyatakan bahawa Bitcoin dilihat satu alat baru yang tidak dapat dipastikan identitinya secara khusus, sama ada ia berbentuk mata wang atau sebaliknya. Yang ni saya tak ingat bila tarikh disebut tentang perkara ini. Tapi secara umumnya Dr. Ahmad Sufian tidak mengharuskan ataupun lebih cenderung untuk mengatakan bahawa tidak harus maksudnya dia terdapat kadar spekulasi yang tinggi, mudah berlaku penyerangan dan penipuan, tiada sandaran, tiada kawalan daripada pihak berautoriti dan sebagainya. Jadi ini pandangan-pandangan yang berbeza-beza lah daripada para ulama kita, yang kita kena berlaku adil dan bila kita nak terlibat dengan kripto ni, kita kena tahu benda-benda ni. Sebab saya agak risau bila melihat rakan-rakan kita yang terlibat dengan kripto ni yang seolah-olah macam semuanya harus. Okey, bila SC keluar je bahawa kripto ni harus hukumnya, jadi dia bermudah-mudah dalam hukum itu. So bagi saya agak tak patut dan benda tu akan menjerumuskan kita dalam lembah benda-benda yang haram. So kalau nak terlibat, kita kena tahu dulu mana yang dibolehkan, mana yang tak dibolehkan dalam daripada kacamata syariah, khususnya kepada rakan-rakan kita yang Muslim. Dr. Zarudin, sebagaimana kita sebut tadi, dia mengatakan harus. Dr. Bakar harus. Okey. International Sharia Research Academy for Islamic Finance, ISRA, pada tahun 2018 masih lagi tawakuf. Masih lagi tidak melakukan sebarang pentarjihan ke atas mana-mana pendapat Okey, pada tahun 2018. Wallahu alam, mungkin ada pandangan yang lebih latest daripada ISRA. Okey, mungkin kita, kalau tuan-tuan jumpa, mungkin boleh share dan komen di bawah, mungkin saya akan masukkan dalam slide ini. Okey, Mufti Muhammad Abu Bakar yang merupakan individu yang sangat berpengaruh dalam kewangan Islam mengatakan bahawa harus, Bitcoin is permissible in principle as Bitcoin is treated as a variable which is reflected by its prevailing market price on global exchange and it is accepted for payment at a wide variety of merchants. Okey, so banyaklah komennya. So tuan-tuan boleh baca dalam link yang saya telah sertakan. Setelah mendengar segala penerangan yang telah dilakukan sebentar tadi, diharapkan agar para penonton lebih memahami berkenaan status hukum bagi sistem cryptocurrency ini. Segala yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kekhilafan saya sendiri. Terima kasih kerana telah bersama saya sehingga ke akhir. Akhir kata, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi